bertemu kembali. Mengikut peruntukan Seksyen 46(1) Akta Koperasi 1993, seseorang anggota lembaga koperasi bagi sesuatu koperasi boleh menerima allowance daripada koperasi itu, tetapi amount allowance itu tidak boleh melebihi jumlah wang yang ditetapkan oleh Mesyuarat Agung Koperasi itu sebelum atau pada masa tempoh jawatannya bermula. Ini bermakna ianya hendaklah diluluskan terlebih dahulu dalam Mesyuarat Agung dan tidak boleh diluluskan secara endorsement dalam Mesyuarat Agung yang berikutnya. Agenda meluluskan allowance dalam Mesyuarat Agung perlu diluluskan dalam agenda khas dan perlu dimasukkan butirannya ke dalam belanjawan tahunan yang juga perlu dibentang dan diluluskan dalam Mesyuarat Agung Koperasi. Allowance anggota lembaga koperasi yang dibentangkan hendaklah dinyatakan secara jelas seperti allowance tugas bulanan, allowance menghadiri mesyuarat dan allowance menjalankan tugas-tugas lain berkaitan aktiviti perniagaan koperasi. Mengikut Peraturan 31, Peraturan Koperasi 2010, suatu senarai terperinci mengenai butir-butir perbelanjaan lembaga dan pembayaran kepada individu anggota lembaga koperasi hendaklah dimasukkan ke dalam nota kepada akaun untung rugi koperasi. Semangat di sebalik peruntukan undang-undang ini iaitu Seksyen 46(1) Akta Koperasi 1993 ialah bagi membolehkan urusan pembayaran allowance koperasi dilaksanakan secara telus dan selari dengan kemampuan keuangan koperasi. Sekiranya urusan pembayaran allowance lembaga dilaksanakan dengan mematuhi peruntukan ini, maka anggota lembaga bolehlah dikatakan mempunyai integriti. Mengikut Seksyen 50(I) Akta Koperasi 1993, wang sesuatu koperasi boleh diperdapatkan tertakluk kepada peraturan-peraturan deposit atau pinjaman daripada anggota dan dengan kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia daripada orang yang bukan anggota koperasi. Ini bermakna sekiranya koperasi ingin mengambil pinjaman daripada bank, koperasi perlu memohon kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Bagi melaksanakan aktiviti pinjaman atau deposit daripada anggota, koperasi perlu menyediakan aturan-aturan yang diluluskan oleh Mesyuarat Agung dan dikemukakan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Perkara ini ada dinyatakan di dalam Undang-Undang Kecil Koperasi. Pelanggaran kepada Seksyen 50(I) Akta Koperasi 1993 adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 91(1)(a) Akta Koperasi 1993 dan mana-mana koperasi atau orang yang melakukan kesalahan ini boleh apabila disabitkan didenda RM100,000 dan boleh sebagai tambahan didenda harian RM100 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Dewasa ini terdapat kes-kes di mana anggota lembaga koperasi menggunakan peruntukan Seksyen 50(I) Akta Koperasi 1993, iaitu koperasi boleh mengambil pinjaman ataupun deposit daripada anggota dengan melaksanakan pelbagai skim pelaburan yang menawarkan pulangan tinggi atau lebih dikenali dengan skim cepat kaya. Mereka menamakan skim itu sebagai pinjaman persahabatan atau pelaburan al-mudarabah dengan menjanjikan pulangan tetap setiap bulan di antara 10% hingga 12% sebulan. Ini adalah merupakan skim penipuan oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan koperasi kerana menyedari koperasi mempunyai keistimewaan yang dibenarkan mengutip pinjaman atau deposit daripada anggota. Pada masa ini, terdapat beberapa kes pengambilan deposit ataupun pinjaman yang merupakan skim cepat kaya yang berselindung di sebalik peruntukan Seksyen 50(I) Akta Koperasi 1993 dan SKM telah mengambil tindakan dengan menjalankan pendakwaan di mahkamah terhadap mereka yang terlibat. Kesimpulannya, integriti anggota lembaga adalah penting bagi memastikan aktiviti koperasi dilaksanakan untuk manfaat anggota dan koperasi keseluruhannya. Selain daripada itu, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan
perkara-perkara yang boleh membawa kepada peningkatan integriti dalam koperasi. Pertamanya, perkara-perkara yang perlu mendapat kelulusan bertulis Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Pertama, membentuk ataupun mempunyai ataupun memperoleh subsidiary. Perkara ini perlu mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Memberi pinjaman kepada subsidiary. Ini pun perlu mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia terlebih dahulu. Mengambil pinjaman ataupun deposit daripada bukan anggota. Pelaburan dalam subsidiary atau projek atau dalam harta ta'lim, ini pun perlu kelulusan daripada Suruhanjaya. Pembayaran dividen melebihi 10%. Ini memerlukan kelulusan Suruhanjaya di bawah Seksyen 57-5-B Akta Koperasi 1953. Dan juga pembayaran honorarium kepada anggota lembaga. Ianya perlu kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebagaimana kehendak peruntukan Seksyen 57-5-C Akta Koperasi 1993. Selain daripada itu, sebagai panduan kepada tuan-tuan untuk meningkatkan integriti dalam koperasi, perkara-perkara berikut yang perlu kelulusan Mesyuarat Agung ialah saraan ataupun allowance anggota lembaga koperasi. Yang kedua, saraan anggota lembaga dalam lembaga pengarah subsidiari koperasi. Yang ketiganya, mengambil pinjaman luar. Yang keempat, had pelaburan koperasi. Yang kelima, pembayaran dividen melebihi 10%. Belanjawan tahunan koperasi ini perlu diluluskan dalam Mesyuarat Agung. Dan pembayaran honorarium kepada anggota lembaga, ianya juga perlu mendapat kelulusan Mesyuarat Agung sebelum dikemukakan untuk kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan selain daripada itu, anggota lembaga juga perlu mengetahui perkara-perkara atau tindakan-tindakan yang memerlukan kelulusan mesyuarat lembaga bagi memastikan semua tindakan mereka berintegriti. Yang pertamanya ialah permohonan berhenti ataupun permohonan menjadi anggota. Perkara ini perlulah dibawa ke dalam Mesyuarat Agung, mesyuarat lembaga untuk kelulusan sebagaimana yang dikendaki di bawah Undang-Undang Kecil Koperasi. Perkara ini penting, contohnya kerana walaupun seorang bakal anggota itu telah membayar modal share ataupun fee masuk, tetapi menurut Undang-Undang Kecil Koperasi, kuasa untuk menerima keanggotaan seseorang itu adalah terletak kepada mesyuarat lembaga. Yang kedua ialah akaun ataupun keuangan bulanan koperasi. Ini juga perlu dibentangkan dalam mesyuarat lembaga. Pinjaman daripada anggota ataupun pekerja-pekerja, ini pun perlu dibentangkan untuk kelulusan mesyuarat lembaga. Projek-projek dan perniagaan baru dan kuasa-kuasa anggota lembaga ataupun pegawai bagi menandatangani cek-cek koperasi, dan ini perlu mendapat kelulusan mesyuarat lembaga. Akhirnya, pemantapan integriti dalam koperasi amat penting dalam usaha meningkatkan prestasi dan daya saing koperasi. Berdasarkan input-input yang kita kongsikan sebelum ini, saya percaya ianya dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan sebagai anggota lembaga untuk memperkasakan integriti dalam koperasi. Secara umumnya, boleh dirumuskan, integriti dalam koperasi akan memastikan koperasi diurus secara cekap dan berhemat. Yang kedua, memaksimumkan pulangan kepada anggota. Yang ketiga, melindungi kepentingan anggota. Yang keempat, objektif penubuhan koperasi dapat dicapai sepenuhnya. Dan yang kelima, meningkatkan keyakinan masyarakat. Sekian, terima kasih.